Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Kita teruskan pembelajaran kita di unit 19 dengan tajuk kita yang terakhir yaitu pokok tin. Pada hari ini di akhir pembelajaran nanti cikgu harap murid-murid dapat menggunakan kata hubung dengan betul berdasarkan teks dan dapat membina ayat menggunakan kata hubung. Kata hubung adalah perkataan yang menghubungkan atau menyambungkan dua atau lebih ayat tunggal. Di sini cikgu telah senaraikan beberapa kata hubung yang kerap kali atau yang sering kita gunakan terutamanya untuk belajar di tahun 3. Kata hubung yang pertama ialah atau digunakan untuk menunjukkan pilihan. Contoh ayat, kamu hendak minum susu atau kopi. Kata hubung seterusnya adalah kata hubung dan yang digunakan untuk menggabungkan dua unsur yang setara. Sebagai contoh, Eva dan Ryan ialah sahabat baik. Kata hubung kecuali digunakan untuk menunjukkan kekecualian. Contoh ayat, semua murid telah menghantar tugasan kecuali Ali. Kata hubung lalu digunakan untuk menggabungkan dua perkara atau perbuatan yang dilakukan berturut-turut. Adik masuk ke bilik lalu tidur. Kata hubung untuk ataupun yang adalah kata hubung jenis pancangan. Kedua-duanya atau fungsi asas, fungsi umum kedua-duanya ialah menghubungkan ayat utama dengan ayat-ayat kecil. Contoh ayat, hadiah ini untuk Riquel. Ena budak yang baik. Seterusnya, kata hubung kerana yang digunakan untuk menerangkan sebab atau alasan. Adik tertinggal bas kerana bangun lewat. Kata hubung jika digunakan untuk menyatakan syarat tertentu. Saya akan hadir jika tiada halangan. Kata hubung tetapi digunakan untuk menunjukkan sesuatu perkara yang berlawan. If rajin belajar, tetapi adiknya sangat malas. Kata hubung sambil digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dibuat serentak. Dilbert menyanyi sambil menari. Kata hubung serta digunakan untuk menunjukkan perkara yang dilakukan bersama-sama. Gidol serta rakan-rakannya sedang bermain bola di padang. Kita teruskan dengan aktiviti kita yang pertama. Encik Salim dan Hanif ke tapak semayan pokok tin Encik Linton. Ayat ini merupakan gabungan dua ayat tunggal yang dihubungkan oleh kata hubung dan. Dua ayat tunggal tersebut adalah Encik Salim ke tapak semayan pokok tin Encik Linton. Hanif ke tapak semayan pokok tin Encik Linton. Kedua-dua ayat ini mempunyai unsur yang sama, oleh itu ia digabungkan menggunakan kata hubung dan. Encik Linton mempunyai ladang pokok tin yang luas. Ayat ini merupakan dua ayat tunggal yang digabungkan menggunakan kata hubung yang. Ayat tunggal tersebut ialah Encik Linton mempunyai ladang pokok tin. Ladang pokok tin itu luas. Seperti yang cikgu beritahu tadi, kata hubung yang digunakan untuk menggabungkan satu ayat utama dengan ayat-ayat kecil. Beliau seorang usahawan yang berjaya kerana bijak mencari peluang memasarkan tanamannya. Ayat ini merupakan gabungan dua ayat tunggal iaitu beliau seorang usahawan yang berjaya, beliau bijak mencari peluang memasarkan tanamannya. Kata hubung kerana digunakan disebabkan oleh ayat ini ingin menyatakan atau menunjukkan sebab. Mari kita teruskan dengan membaca petikan di bawah dan mengisi tempat kosong dengan jawapan atau dengan kata hubung yang sesuai. Pada tahun 2014, tahun 2015, Encik Linton telah berjaya menjual 200 anak benih pokok tin. 214 dan 215 adalah unsur yang sama. Oleh itu, kata hubung yang sesuai ialah dan.
Pada tahun 2016, permintaan telah meningkat. Jumlah anak benih pokok tin telah dijual adalah sebanyak 320 pokok. Ini adalah ayat utama yang digabungkan dengan ayat kecil. Oleh itu, kata hubung yang sesuai ialah yang. Permintaan anak pokok tin encik Linton terus meningkat. Ramai petani telah sedar akan keuntungan menanam pokok tin. Ini adalah sebab. Oleh itu, kata hubung yang sesuai digunakan ialah kerana. Aktiviti kita yang kedua ialah membina ayat menggunakan kata hubung berdasarkan bahan. Murid-murid sila bersedia dengan buku aktiviti masing-masing, iaitu pada muka surat 54. Pada paparan ini kita dapat melihat satu carta ataupun rajah yang kita namakan carta alir. Carta alir biasanya digunakan untuk menunjukkan proses ataupun langkah. Kita perhatikan gambar yang pertama. Biji benih tembikai disemai di dalam beg plastik. Kita juga diberikan kata hubung apabila. Hubung apabila digunakan untuk menerangkan masa. Pada gambar kedua pula, frasa yang diberikan 7 hingga 12 hari mempunyai 4 helai daun dan kata hubung ikan ialah atau. Atau digunakan untuk menunjukkan pilihan sama ada 7 hingga 12 hari atau mempunyai 4 helai daun. Gambar ketiga pula, frasa atau perkataan yang diberikan ditanam, baja ditabur, menyuburkan pokok. Kata hubung yang diberikan ialah untuk. Untuk digunakan untuk menghubungkan ayat-ayat yang tidak setara, iaitu ayat utama dengan ayat-ayat kecil. Gambar yang keempat, kita diberikan frasa buah tembikai dipetik telah masak. Jika digunakan untuk menyatakan syarat tertentu. Dalam gambar terakhir, frasa yang diberikan bayaran yang tinggi, buahnya berkualiti. Dapat diberikan kata hubung kerana. Kerana digunakan untuk menunjukkan sebab. Diberi bayaran yang tinggi kerana atau sebabnya buahnya berkualiti. Baiklah murid-murid, mari kita cuba bina ayat bersama-sama menggunakan kata hubung berdasarkan bahan. Biji benih tembikai disemai di dalam beg plastik. Untuk gambar yang kedua, cadangan jawapan daripada cikgu adalah apabila anak pokok berumur 7 hingga 12 hari atau mempunyai 4 helai daun, anak pokok akan dialihkan ke tanah. Gambar yang ketiga, selepas ditanam, baja ditabur untuk menyuburkan pokok. Gambar keempat, buah tembikai akan dipetik jika telah masak. Gambar yang kelima, Encik Salim menerima bayaran yang tinggi kerana buahnya berkualiti. Baiklah murid-murid, ini hanyalah cadangan jawapan daripada cikgu. Murid-murid boleh menulis ayat lain yang murid-murid rasakan betul dan cikgu benarkan juga jika murid-murid menyalin semula ayat yang telah cikgu berikan. Apa yang penting murid-murid telah mengetahui kata hubung dan cara-cara penggunaannya. Baiklah murid-murid, sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, tahniah dan kita jumpa lagi. Bye.